Baik, ini dia laporan terkini berkaitan dengan politik di Melaka yang mana PAS menyatakan kesediaan untuk menghadapi sebarang kemungkinan termasuklah menepani pilihan raya negeri PRN Melaka sekiranya dilaksanakan. Presidennya Datuk Seri Abdul Hadi Hawang dalam satu kenyataan turut mengumumkan sebuah jawatankuasa induk PRN Melaka bagi merangka strategi menghadapi pilihan raya tersebut, dan jawatankuasa ini akan dipengerusikan oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, Naib Presiden PAS, dengan dibantu oleh Jabatan Pilihan Raya PAS Pusat dan juga Badan Perhubungan PAS Negeri Melaka. Bagaimanapun, kenyataan itu tidak menyentuh sama ada PAS akan bertanding dalam tiket Perikatan Nasional PN ataupun berunding kerusi bersama Parti UMNO. Dalam pilihan raya umum pada 2018, PAS gagal memperoleh sebarang kerusi di negeri tersebut. Baik, satu lagi perkembangan terkini yang mana ini adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh Biro Politik Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu susulan mesyuarat yang diadakan sebentar tadi bagi membincangkan perkembangan politik terkini di Melaka. Menurut Setiausaha Agung Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Biro Politik Bersatu melahirkan rasa amat kecewa dengan tindakan 4 ahli Dewan Undangan Negeri Melaka yang menarik sokongan terhadap Ketua Menteri Melaka sehingga membawa kepada pembubaran DUN Melaka ketika rakyat sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19. Biro Politik Bersatu berpendapat bahawa kemelut politik ini berpunca daripada masalah dalaman parti politik tertentu dan ianya bertambah parah apabila terdapat pihak tertentu yang mengambil kesempatan tanpa memikirkan kebajikan rakyat serta kepentingan negara pada ketika ini yang masih di peringkat awal proses pemulihan. Dan Biro Politik Bersatu juga berpendirian bahawa kemelut politik di negeri Melaka perlu diselesaikan mengikut lunas Perlembagaan Negeri Melaka dan juga Perlembagaan Persekutuan dengan mengambil kira kepentingan rakyat. Justru itu, Biro Politik Bersatu juga telah membuat ketetapan bahawa Adun Teluk Mas, Datuk Nur Effendi Ahmad gugur keahliannya secara serta-merta di bawah Fasal 10 Perlembagaan Bersatu. Dan jelas Hamzah, ketetapan ini akan disahkan dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu yang akan datang. Baik, ini pula adalah kenyataan daripada Pakatan Harapan PH yang mana ia berkaitan dengan kenyataan yang dikeluarkan pada sebelah petang tadi. PH mengambil pendirian bahawa Yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Datuk Seri Utama Dr. Ali Rostam telah membubarkan DUN berdasarkan nasihat yang salah dari seorang Ketua Menteri yang telah hilang sokongan majoriti ahli Dewan Undangan Negeri. Dalam satu kenyataan, Majlis PH percaya bahawa apabila 4 ahli Dewan Undangan Negeri menarik sokongan terhadap Ketua Menteri Melaka pada Isnin lalu dan berdasarkan Perlembagaan Negeri Melaka, Ketua Menteri tersebut telah hilang jawatan dan kelayakan untuk menasihati Yang di-Pertua Negeri. Yang di-Pertua Negeri sepatutnya meneliti dan mengikuti Perlembagaan Negeri Melaka serta bertemu dengan 15 adun iaitu pihak yang telah memperoleh majoriti sebelum membuat sebarang keputusan. Malangnya, tindakan Yang di-Pertua Negeri ini bukan sahaja telah melanggari duluan bagi Melaka itu sendiri di mana pada 2020, nasihat Ketua Menteri ketika itu untuk membubarkan DUN tidak diterima setelah hilang majoriti. Malah ianya juga tidak selari dengan duluan Mahkamah Persekutuan dalam kes Nizar Jamaluddin lawan Zamri Abdul Kadir di mana sokongan majoriti boleh ditentukan di luar DUN. Dan pastinya laporan ini akan kami kongsikan di astroawani.com. Seterusnya, DAP dinasihat untuk tidak bersekongkol dengan 4 adun Melaka yang berpaling tadah dengan kepimpinan mereka. Ahli Parlimen Kota Melaka, Ku Poi Tiong, menegaskan ia termasuk untuk tidak melantik salah seorang daripada mereka sebagai Ketua Menteri. Sebenarnya sepanjang minggu yang lepas, beberapa siri perbincangan telah diadakan di pelbagai peringkat mengenai langkah Melaka ini. Dan saya telah menekankan kepada rakan seperjuangan bahawa kita tidak harus bersekongkol dengan 4 adun tersebut. Dan adalah lebih teruk lagi, ya, jika salah seorang daripada mereka akan menjadi calon ketua menteri. Baik, itu adalah antara kenyataan yang dikeluarkan oleh parti antaranya PAS, Bersatu, Pakatan Harapan dan juga DAP yang berkaitan dengan krisis politik di Melaka. Pastinya kami akan kongsikan di semua platform astroawani.com dan juga teruskan bersama kami di Buletin Awani jam 12 malam nanti. Saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.